Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurral mayamin. وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب اللهم انجِ المستضعفين من المؤمنين اللهم انجِ المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على اليهود المعتدين ومن عاونهم ومن ساندهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucap terima kasih kepada yang susung acara ini, ialah anggota Aboto di sini, mulai daripada nayuknya sampai semua ahli-ahli pekerjanya. Maka saya tak melanjutkan masuk dalam mukaddimah, yang mana tajuk yang diberi kepada saya ialah suara daripada Gaza. Suara yang mana sekarang ni orang panggil kata laungan tepik. Orang panggil kata suara tepik daripada Gaza. Tak nak sabar. Kerana suara tu kau habis dengan sebab tidak ada nafas. Nyawa panjang tak ada. Nak tarik nafas panjang tak boleh. Sebab lapar. Keadaan Gaza kita sekarang ni dengan sebab lapar saat ni laungan nak panggil kata, hei saudara muslimin, tolong kami di sini. Orang Islam di dunia, tolong kami di sini, tolong jengok tengok kami di sini. Kami duduk dalam keadaan susah ni. Sekarang ni tu tak siapa dah suara. Bahkan banyak daripada kalangan ummah kita, umat Islam dah lupa. Bahkan jadi satu berita yang biasa. Bawa dengar pak saat ni tak apa-apa lah. Nah, kerana kita tak boleh nak buat perkara habuk. Sidang hadirin yang saya mulia semua, saya nak beritahu bahawasanya buku Palestin ini adalah satu buku yang sangat besar bagi ummah Islam. Israel dan negara barat, termasuknya Amerika, Europe, semuanya tak akan biar Palestin itu terselamat dan Palestin itu jadi sebuah negara yang merdeka, ataupun mudah-mudah kata adanya negeri Palestin. Mana tak sewi ada negeri Palestin. Lagu mana kau nak buat Palestin tu tidak ada dalam peta dunia, dalam penti tu tak ada. Nak kata besarnya masalah Palestin saat ini bagi kita kena rujuk kepada ayat-ayat Quran dan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi telah sifatkan Palestin ini adalah
satu buah negara ataupun satu tempat yang ternama ataupun meliputi masuk dalam namanya Syam dan negeri Syam. Kita kena ingat situ sudah. Kalau kita baca hadis-hadis mana temu kata Syam sebagai tempat kita bangkit, tempat satu harinya semua negara Arab dalam Hijaz, dalam negeri Saudi Arabia, dalam negeri Yemen, negeri Oman, negeri Emirat, negeri semua tu bakal semuanya bakal hadap pergi kepada Syam belaka sebelum pada tiba kiamat. Itulah orang panggil kata hadap pergi kepada Palestin belaka. Kita kena ingat situ sudah. Bahwasanya ulama telah himpun 40 hadis. 40 hadis tentang negeri Syam. Kita kena faham kata Syam ni adalah satu negeri, satu tempat yang paling besar sekali. Setengah orang yang tanya kata Syam ni luas mana? Negeri Syam luas mana? Negeri Syam kalau mengikut ahli ulama hadis, duk tafsir, duk syarah hadis dan ahli tafsir dan ahli sejarah, dia beri kata Syam ni setara dia ambil daripada sungai Furat di Al-Iraq. Nama dia asal dulu nama Babil. Tu ambil daripada Iraq suk sampai kepada delta sungai Nil masuk ke Mesir. Dan setengah pendapat kata suk sampai delta sungai Nil, setengah kata masuk sampai di Sina. Al-Arish sekarang learning ada tersayang kapal tubel Mesir dan di Al-Arish. Seorang ngaji Mesir dia tahu lah ni dah. Kemudian dia suk di gapo di hujung sampai ke laut suk kepada Turki. Tu masuk pergi ke Lebanon, suk sampai ke setara, klik sampai ke sungai Furat semula. Maka di situ panggil kita setara negeri Syam. Termasuknya kalau saya sebut ke masuk negeri Iraq, masuk negeri Jordan, masuk negeri Sina Mesir, lepas tu Palestin dan juga Syria dan Lebanon dan sejuzuk daripada orang panggil kata Turki. Semua tu masuk dalam Syam. Maka Syam saat ini salah satu daripada tempat yang mana Nabi telah sebut bahawasanya ialah bumi yang mubarak. Allah SWT telah sebut bahawasanya Syam itu adalah satu bumi yang mubarakah. Mubarakah saat ini bumi yang berkat, yang mana kita dah dengar banyak kali tentang tafsir surah Al-Isra, surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Jadi Nabi itu Isra daripada Masjidil Haram pergi sampai kepada Masjidil Aqsa, yang mana Allah SWT sifat kata Masjidil Aqsa ni gapo? Yang kami telah memberi berkat di sekelilingnya. Haulahu ni sekelilingnya ni masuk dari Syam semuanya. Lepas tu kita kena ingat kata di Masjidil Aqsa saat ni ialah tempat bangkit segala anbiya ketika Nabi SAW pergi Isra dan Mi'raj di sana. Kalau mengikut tafsir Ibnu Katsir, dia kata riwayat yang termasyhur daripada Isra Mi'raj bahwasanya Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi ikat burak dan Nabi semaya jamaah dengan anbiya. Dia kata riwayat ni tidak sahih, tidak sabit. Dia kata riwayat yang sabitnya ni mengikut pendapat Ibnu Katsir. Dia kata riwayat yang sabitnya, yang betulnya, dia kata Nabi semaya jamaah dengan para anbiya setelah mana Nabi turun daripada langit, terima semaya 5 waktu saat ni baru Nabi semaya di situ. Mana kata semuanya para anbiya duduk situ dan Nabi pernah jadi imam di situ. Dan orang panggil kata Masjidus Sakhrah, masjid hak ada sakhrah Pak Nabi naik Mi'raj naik ke langit sana ni duduk di situ juga. Maka para anbiya pun lalu di situ belaka sebelum nak hijrah pergi ke tempat lain. Mulai daripada Nabi Yaqub suk sampai kepada Nabi Yaqub, turun kepada Nabi Ishaq, turun kepada Nabi Ibrahim, semua tu lalu jalan tu belaka sehingga Nabi Yusuf pun lalu situ sampai ke geduk di Mesir. Jadi nak ayat kata Baitul Maqdis ni bumi anbiya. Kita kena faham situ. Ni banyak dah orang kecek tentang hal ni. Saya nak masuk dalam cerita perang dengan Israel.
Hak berlaku perang dengan Israel saat ni yo. Israel saat ni asal cerita bombing Palestin saat ni yo, dia tidak ada cerita yang mana Allah Subhanahu wa taala suruh orang Israel kelik duduk di Baitul Maqdis. Tak ada cerita dalam surat dia dan dalam kitab Taurat dia ataupun duduk dalam kitab apa ni Talmud dia. Dan semua tu tak ada berlaku. Hanya ada baru benar. Ada perkara ni baru masuk dalam kitab Taurat mereka dan masuk dalam kitab Talmud mereka. Tu. Jadi kitab Taurat ni hak yang tertulis, kitab Talmud ni dia tulis lepas pada Nabi Musa mati dah. Orang panggil kata Talmud, orang panggil kata satu kata-kata daripada Nabi Musa yang tidak tertulis. Maka kuat dia lepas pada tu nya tulis. Dari hal tulis itulah kuat dia dok tambah sikit dok tambah sendiri sampai ke tubik sebuah kitab apa ni jadi satu akidah mereka. Hal tu pun tidak ada lagi tentang hal kata kita kuat Israel kena klik duk di Palestin. Dan kena klik duk di bombing Palestin. Inilah nak ayat kata cerita dengan cara ringkasnya. Setelah mana perang dunia yang kedua, Hitler bunuh orang Yahudi. Hitler bunuh orang Yahudi yang mana setengah pendapat tu kuat ia tu ada hak kata 9 juta orang kena bakar. Padahal hakikat sebenarnya benda tu bohong saja ya. Tak ada siapa 9 juta orang kali. Sehingga ada seorang profesor daripada Perancis, dia kecek dalam Mahawidyalaya dia, dalam Mahawidyalaya Perancis, dia royak kata Holocaust. Benda hak Yahudi mati 9 juta kena bunuh kepada Hitler saat ini bohong saja. Maka dia hari tu kena tibuk, kena katok kepada kuat Yahudi di atas pantas tu siapa selok, siapa muka tu hancur, gigi sampai cabut habis. Kerana dia kata hak tu so saat ni. Masuk dalam sakit 2 tahun. 2 tahun dah pula. 2 bulan tak khabar. Lepas pada 2 bulan tu khabar, cabut habis perekat kerja dalam Europe. Dia jadi pensyarah. Cabut habis. Dalam kerja dia. Sampai ke dia mati di apa ni dalam rumah dia, di celah dinding rumah dia saja. Ayat kata apabila kita cicir orang Europe buat kenak kepada mereka, ya buat lagu itulah. Siapa ke hari ni kuat ia tu kuasa dengan sebab gapo hak asalnya. Hak asalnya saya nak betul satu perkara yang mana boleh orang Israel itu hidup di Palestin. Kuat kerana asal kuat tak ada nak klik ni. Kalau kita pergi tanya kuat ulama Taurat ataupun kita pergi baca kita ulama Taurat, ulama ada jaga Taurat, orang panggil kata satu kuat Yahudi nama kuat Al-Firqah Al-Haridim. Firqah Haridim saat ini dia kata tak ada dalam syariah Yahudi bahwasanya kita kena klik dan kita kena bina negeri. Bahkan kita tu asal tidak ada negeri. Tidak ada negeri. Hanya kita pergi duduk dalam tempat orang dan kita tu duduk dalam masyarakat orang. Sekadar tu ya kuat dia. Tak ada tempat. Bahkan dia kata gapo negara Palestin ini orang panggil kata bukanlah daripada Taurat, bahkan daripada Zionis. Daripada Zionis As-Suhyuniyah. Zionis ini satu parti politik yang keluar daripada Taurat, daripada Yahudi. Tu kalau kita dengar lo ni kuat Ziu, kuat Zionis. Kalau Malaysia angkrik yang kuat Zionis, maka kita gambarlah kata kuat ni kuat yang mana nak hamak orang Arab dan orang Palestin daripada Palestin itu baik habis dan mereka nak mengadakan negara Israel. Mengada sini ni di atas dasar bukan daripada agama hak yang pergi dak. Di atas dasar orang Yahudi tu orang Kristian yang mana tipu mereka, isi dalam kitab mereka bahwasanya Ardu Palestin, Ardul Audah. Bumi Palestin, bumi yang kita kena kembali. Kena kembali sini ni, ya buh dia kata gapo? Pasti kita kena menghancurkan kuat Amalek. Amalek ni asal kuat Arab yang serai Baitul Maqdis ketika orang panggil kata masa Nabi lepas pada Nabi Sulaiman mati dulu lagi. Nabi Sulaiman mati dulu lagi. Jadi ayat sini masalah Palestin saat ni Yahudi hak hidup saat ni learning tu semuanya peranan yang dimainkan oleh kuat Europe.
Europe ni siapa? Kita kena kenal kata-kata Europe. Ialah Amerika, Angkrik, Perancis, Itali, Jerman, masuk Holland, masuk Sweden, masuk Norway, masuk Belgium, dan masuk Australia. Dan New Zealand masuk dalam Europe. Tapi Rusia ya tak masuk. Kerana orang panggil dia tu Europe Timur. Dalam hati semua negara tu saat ini, apabila dia benci kepada orang Yahudi saat ini, nak hamak tubik daripada Europe, setelah mana kuat Yahudi duduk dalam Rusia, mari beralih duduk dalam Europe, orang Europe tak saya berlaku kepada orang Yahudi. Maka di sinilah kuat dia buat, kata kita tu kena satu tempat kepada kuat Yahudi. Ialah dipilihkan oleh Herzl, ia pilih negeri Palestin untuk letak orang Yahudi hidup di sana. Maka situlah mulai hijrahnya mereka ni sampai kepada hari ni. Hanya tinggal beberapa persen ya kepada orang Palestin duduk dalam Israel, duduk dalam Palestin lah ni. Padahal hakikat sebenarnya kita nak panggil negeri Israel saat ni tu tak ada lah. Salah kita nak panggil negeri Israel tu, kerana ia tak ada dah asal. Bahkan dia negeri Palestin. Kalau bahasa Arab yang mudah dah pula, al-muhtal, penjajah. Arab dia panggil penjajah lah dah. Dia tak ada panggil kata Israel dak. Dia panggil muhtal. Palestinuna al-muhtal, negeri Palestin kita yang terjajah. Tu. Jadi apabila dia hidup di sana saat ni, situlah orang Israel apabila dia buat satu parti politik untuk nak besarkan negara mereka, sinilah yang mulai disusukkan di dalam kitab mereka saat ini, kena bunuh orang Arab, kena bunuh orang Palestin, kena halal bagi kita bunuh mereka. Dia bangkitkan semua hak Allah Subhanahu taala royak dalam Quran, maka dia dapati hakikat sebenarnya nampak cerak. Ada seorang daripada orang Yahudi, bukan orang Yahudi, orang Brazil, dia kena igat kerana dia tu netek kuat Samiyah. Dia netek kuat Sam, kuat Yahudi, kuat bakar Yahudi. Maka apabila setelah mana diigat saat ni, orang tanya dia dalam mahkamah. Dia kata, kenapa kamu benci kepada mereka ni? Dia kata, tak benci ke lagu mana kau? Dia dalam sejarah ambil daripada awal suk sampai ke dalam Europe semuanya. Lepas Perang Dunia yang kedua, duduk dalam Europe sampai ke orang Europe semua tu tak sih. Mana tu yang hidup di mana semua orang benci belaka. Lepas tu kita nak sayang dia. Kita nak sayang dia. Mana tu dia tu karuk lah. Lepas tu kita nak, aku kata lagu ni pun hari hukum aku kata aku orang karuk. Kena ambil dia lah orang karuk. Ni nak ayat kata dalam Europe sendiri pecah Rusia, kata dia tu karuk. Tapi dulu sebelum pada berlaku 7 Oktober baru ni, 7 bulan 10, semuanya dalam Europe saat ni, kalau orang cicir Yahudi, kecek tentang hal Yahudi, maka dia tu orang yang salah. Undang-undang Europe kena ambil igat. Tak kira orang pekak mana, orang duduk le sepa ke, orang mana pun kena cabut habis kerana kuat ia kuasa habis duduk dalam negeri Europe saat ni. Kerana kuat ia ni orang duit. Orang Yahudi ni orang duit. Ia hidup mana ia kena hambak. Masa dulu negeri Kristian dulu ia harai dok biar. Dan maka orang Yahudi ni yang menghidupkan dok biar. Siapa kau yang hidup negeri mana, raja duduk bawah dia. Situ bawa nampak raja nak duduk bawah dia, raja hambak dia tu baik. Dia hidup negeri lain pula, dia pergi buat kainak lagu tu pula. Situlah sampai tahun 1905. 1905 di situlah mulainya rancangan hambak kuat Yahudi daripada Europe pergi kepada Israel, kerana tahun 1902 tu ialah letak rancangan untuk nak menghantarkan orang Yahudi kepada Israel. Maka dalam keadaan itulah nak ayat kata, setelah mana mereka hidup di sana, duduk dalam peperangan, beberapa peperangan, banyak daripada umat Palestin mati dalam keadaan apa? Penjajah Angkrik bui segala pertolongan kepada Israel. Pada dasar asalnya Angkrik minta kepada orang Palestin, terimalah orang Yahudi kerana dia tak ada tempat duduk, kerana dia tak ada rumah. Orang Palestin petegah tu dia lupa wasiat Umar ibn al-Khattab.
lupa ke mainnya mereka, wallahu alam. Tapi kan Umar bin Al-Khattab dia besar dah. Apabila Umar bin Al-Khattab, Amr bin Al-As buka Baitul Maqdis di masa tu, Umar bin Al-Khattab siapa di Baitul Maqdis, dia tak syarat. Dia kata dia royak ke papa gapo ni gereja di situ. Dia kata aku tak syarat gapo, hanya mu nak duduk sini mu duduk dengan selamat, aku nak uik dah gereja mu, ketik gapo ni gereja mu ada, dan juga gapo ni ibadat mu bebas, dan orang gapo ni nak pergi dengan agama mu tu adalah bebas. Tapi saya syarat mu jangan Yahudi tu duduk sini sama sekali. Umar bin Al-Khattab pesan kepada orang Palestin di masa tu, jangan orang Yahudi duduk sini. Tu. Maka orang tak ada, orang Palestin, orang Yahudi tak nak duduk dulu dah suka tu. Kerana orang Kristian pun benci kepada Yahudi, kerana ialah yang buat rekan hamat. Gapo ni Nabi Isa sampai ke mati Nabi Isa tu kuat dia dari etika kuat dia. Tu. Maka di sinilah lupa hak ni membawakan orang Palestin tu sia belah kepada orang Yahudi, maka dia terima mari sampai ke kuat dia tu jadi kuasa yang besar lah. Jadi ada harta kerana kuat kerajaan Angkrik dan kuat Europe saat ni dok duit kepada mereka, kerana Israel ni adalah orang panggil kata bagi Europe ialah makring, sebagai nyakit virus makring untuk kacau negara Arab semua. Dan maka hari ini jaya. Saya nak sebut satu kata daripada Golda Meir. Orang panggil kata ketua presiden Israel, sepah Israel. Dia katakan, dia kata satu hari satatafaja gapo gapo ni al-alam al-islami wal arabi. Dia kata pada suatu hari akan terkejut negara Islam dan negara Arab bahwasanya kami telah lantik orang kami jadi presiden negara mereka. Hak ni bila? Hak ni bila? Semenjak orang panggil kata 1978 lagi. Dia kata negara Islam dan negara Arab akan terkejut pada suatu hari mereka dapati bahawasanya kami telah latih orang kami menjadi presiden negeri mereka. Maka setelah mana 100 tahun dah, setelah mana lepas pada hari itu saat ini, moga mereka dah buat belum pada tu lagi. Cukup 100 tahun baru ni didapati zahir nak kata orang dia dah jadi nayuk dan presiden negara dan jadi raja negara Arab sungguh. Yang paling zahir sekarang lah ni daripada hak yang buat saat ni, hak jayanya ialah Mesir, Jordan, Amerika. Hak ni hak nampak cerak dalam dunia sekarang lah ni. Setiap perkara bahawasanya atau mereka tu jaya buat orang dia jadi presiden negara Arab, dan dia buat hak ni dengan sebab apa? Dia buat boleh dia dulu. Dia buat lepas tu dia boleh kacau lah Palestin. Dan dia nak kacau lagu mana Palestin dia boleh buat, kerana mereka ni jadi penepih dia. Jadi rakyat negara Arab nak berlawan, nak belarak, nak gapo tak boleh nak buat ke arah habuk. Maka ia sedak serai Palestin, dia berdiri Palestin ikut perjanjian gapo pun dia buat semuanya okey aku terima hak mungku, terima hak Amerika, aku terima hak Angkrik. Siapa ke timur perdamaian Wa'd Balfour saat ni orang panggil tu janji lesen persaingan Hudnah, lesen persaingan Wa'd Balfour ni menteri luar Angkrik. Dan menteri luar Angkrik. Jadi dalam saingan tu, dalam persaingan dalam ittifaq tu, dan perjanjian tu saat ni gapo? Dia kata rakyat Palestin tidak berhak milik senjata. Makna kata rakyat Palestin, orang Arab Palestin tak boleh milik senjata. Kena tinggal habis senjata. Tak ada senjata. Apabila tak ada senjata, tapi kuat Israel nu duduk di bawah jajah Angkrik, itu duduk bawah tadbir Angkrik nu semuanya milik senjata. Ketika itulah berlaku sembelih yang sangat kuat sekali
dan berlaku peperangan di antara Palestin dengan Israel. Hak mula-mula sekalinya orang panggil kata mati banyak sekali daripada umat Palestin. Nah, setelah itulah orang panggil kata dengan kuasanya Israel duduk dalam itu saat ni dengan negara Arab saat ni itu semuanya dibelokkan oleh Yahudi. Kita kata belok dengan apa? Zahir. Kalau negeri Saudi dia belok dengan minyak. Kita tengok itu negeri Saudi minyak besar. Barisan Aramco hak Saudi, siapa dak milik? Sudah dalam Aramco Saudi itu seperti sebuah negara dah dalam itu. Ada dengan gereja, ada dengan ketik, ada belaka duk dalam itu. Hak gapo? Hak kuat kerja semuanya kuat Kristian dan kuat gapo? Kuat Amerika, Angkrik, British kuat saja dak kerja. Sebab itulah harga minyak duk demo. Saudi nanti dak terima duit saja ya. Tak terima duit saja, tak ada hak sikit habuk kuat dia. Ada menteri, ada wazir pun, ada menteri, tak ada puas kali. Lepas tu semenjak mulai lesen buat tubik minyak saat ni dengan barisan Amerika dan Angkrik saat ni semuanya orang panggil kata jadi kuasa dan milik duk di negeri Europe 100% dan kepada Amerika ketika tu. Negeri Arab kalau tak ada hak tu duk jalan kaki hayal lagi lah. Duk jalan kaki hayal lagi. Tapi ya betul kan hadis Nabi SAW kata mereka ni suatu hari akan kaya dan akan mendirikan benok yang tinggi-tinggi tu batu jadi orang yang kaya dan lupa kepada asal mereka. Batullah ni kalau kita tengok lupa kepada asal kerana tak ada padu kepada saudara hak lain lagi. Pentingnya rakyat Palestin setelah mana Israel duk buat lagu tu kepada mereka saat ni timurlah orang panggil kata gerak ke mujahidin kuat nak merdeka lah. Timur kuat mujahidin nak merdeka saat ni tapi tanpa senjata. Nak ambil senjata mana? Tak ada senjata kerana senjata kena rapah habis dah. Tapi tekah tu dia boleh buat lari lagi. Hak Lebanon, hak Syria, hak Jordan, hak Mesir ada boleh buat lari sikit sebanyak tu berlaku peperangan. Kadang-kadang dia mau ni lari duduk belajar perang bedil duduk dalam Lebanon, dalam Syria apa ni klik jual bedil. Tu maka duk berlaku lagu tu saat ni semenjak 78 tahun sampai ke hari ni duk rupa lagu tu lah sehingga Israel kata tak ada apa dah demo tu orang panggil kata supaya ketik sumuk ada kuat dia ada buat kita saat ni supaya kata bung berlaku hak kuat gerak ke merdeka buat saat ni tak ada apa tak ada serapa kuat Yahudi tapi kuat nu lepas suti lepas 100. Israel lepas 100. Lepas suti dia motel 100. Orang kuat dia tu sakit luka tangan dia mau mati puluh-puluh. Lagu itulah duk berlaku je. Siapa ke timur orang panggil kata Ahmad Yasin, seorang yang mana mula-mula buat gerak ke senjata, nama dia Al-Qassam. Al-Qassami yang mana dia saat ni Izzuddin Al-Qassam saat ni seorang yang mujahidin duk perang di Syria. Kemudian setelah mana habis perang di Syria dia kata aku nak klik merdeka Palestin pula. Dia klik duk di Palestin. Situlah dia buat mulai dia buat satu parti bersenjata, maka mulai buat senjata dengan sendiri, buat lari senjata melalui setara Mesir dan gali lubang di patak bombing tu. Gali lubang dek bawah saat ni duk serok makan dan berah dan gandum dan senjata dan besi apa ni melalui lubang tu. Buat inding. Tarik dengan inding kadang-kadang apa ni 4-5 kilo. Tarik masuk dalam gua bawah tanah. Bawah tanah. Tu. Siapa ke Israel saat ni tu duk pelik. Hamas ni dah ambil senjata mana? Moga berlaku intifadah. Orang kata gerak ke belawai yang pertama, kesedaran yang pertama bagi rakyat Palestin setelah mana rakyat Palestin nak sabar tak boleh dah. Orang panggil Baitul Maqdis dia mau bakar, nak semaya pun tak boleh, dia mau kena masuk dengan haning, masuk dengan gapo semenjak puluh-puluh tahun. Sampai ke hari ni mereka dah buat lagu tu, maka timbullah orang panggil kata kebangkitan yang pertama dengan tokoh batu. Bangkitan pertama dengan tokoh batu saat ni cuba kita koyak tokoh batu, lawan dengan tokoh batu dia mau kereta gebar.
Lawan kata kau matu, hak kali yang pertama. Mati pun tak kira mati banyak. Timur bangkitan yang kedua. Hak yang kedua tu ada hak dulu tu dalam apa ni 15 tahun lepas. Ataupun dekat 20 tahun lepas lah. Berlaku yang kedua saat ni ada TV Fransik duk takak seorang Muhammad Ad-Durrah dengan ayah dia duk akik tangan dera putih, jangan berdeh maka tahan Israel berdeh dengan apa ni sniper dia sampai ke mati dua beranak tu di situ. Dalam hak ada dia minta tolong jangan berdeh. Hak tu hak yang kedua. Tapi hak yang kedua tu ya kasar pada pertama kerana mereka ni boleh guna molotov. Panggil kita guna jebur habuh sebuah minyak buah kain tu pegang tu sampai ke nyala kereta berubah sikit. Berlaku peperangan Hamas ni guna senjata. Patu timur lah orang panggil kata ikat bom di dada, ikat bom di tubuh. Sampai ke ulama tu ingkar tidak ada hukum masalah hak ni. Tapi setengah ulama saat ni kata boleh kerana kita tidak ada hak, kita tidak ada senjata nak lawan. Bagaimanapun penjajah pasti kena lawan. Maka dia kata setengah ulama kata boleh. Maka digunakan orang panggil kata guna bom buh dalam kain, buh dalam gapo dan gi dengan diri gi bom pak Yahudi duduk mereka tu mati gapo gini tu membawa kepada mereka tergerung dan takut sehingga tubik keputusan wak dinding tinggi tu. Dinding tinggi tu ialah sekat di antara gapo ni apa ni Gaza. Gaza dengan Israel Al-Quds. Sekat tu dinding tu mula-mula nak buat sana semua dunia tu bakal kata tak boleh buat buat Israel buat senyap belakang. Tak boleh nak kata apa. Tu buat tinggi dinding tu sampai ke nak khabat tak lepas. Dinding saat ni lepas tu mari lepas pada tu pagar pula sekeliling Gaza. Mana tak Gaza dengan Difah Gharbiyah dengan West Bank saat ni tu becek dengan pagar. Nak ayat tak kuat Gaza nak pergi ziarah waris hak dek West Bank saat ni tak boleh nak pergi. Pergi tu kena pesak, kena gapo supaya dek luar negeri dah. Daripada hadap negeri tu lah ya. Tapi kan supaya masuk kita dek di golak masuk le atas pandai dah. Kena pesak, kena gapo, tak boleh kelipahan, tak boleh masuk mengkelik, kelik. Nak ayat kata tak boleh nak jakit pergi mari. Lepas tu kalau nak koyak kata pergi semaya di Baitul Maqdis dak dulu dah lah. Moga ya wak pagar tinggi saat ni dan kena sekat, kena pakai bak. Tu siapa keduk lagi tu berlaku peperangan sampai 12 kali, hak teruknya 4 kali. Berlaku peperangan. Yang terakhir berlakunya ketika Presiden Mursi. Presiden Mesir yang mana hak mati dalam guk apa ni 2 tahun lepas baru ni hak mati dalam guk Presiden Mursi saat ni berlaku peperangan dekat tu. Mursi dia kata gapo lan natruk Gaza wahdaha, kami tak akan biar Gaza duk seorang dia. Maka di situ Israel gunduh lalu dah. Kerana gapo? Kerana Mursi tu buka setara Rafah tu wis segala makanan tu masuk lek Gaza. Situ Israel takut. Israel takut. Tapi apabila tahu kata Mursi tu lagu tu situlah mereka pati wak jatuh Mursi saat ni sampai ke mati dia mau bunuh dia dalam guk. Tu hak tu sebab Mursi mati tu buku Gaza juga. Tu jadi nak ayat kata lah ni Gaza tu diserang yang terakhir ni boleh kita dengar asbab dia tu belaka dah. Asbab baru yang mana disebutkan oleh ketua Harakah Hamas Ismail Haniyah. Dia kata asbab yang baru pecah satu soal lagi. Hak dulu kita sebutnya orang panggil kata dengan sebab orang Israel nak sembelih lembu di Baitul Maqdis. Dia nak punguhkan Baitul Maqdis tu, nak bernaikkan rumah istana Nabi Sulaiman. Maka mereka saat ni nak gunakan Gaza saat ni tu nak gunakan minyak. Nak ambil minyak Gaza, nak buat pelabuhan yang besar di Gaza untuk Israel nak pelarikan minyak. Dan di Gaza tu ada orang panggil telaga minyak dan gas. Boleh guna 20 tahun. Gas dan petrol minyak saat ni tu. Hak tu sebab tu dah. Pasti ada sebab yang baru ni sebab yang tersal lagi nya dia kata gapo? Dia kata dipecahkan rahsia bahawasanya Israel dan Barat telah buat orang daripada musta'rabin. Musta'rabin mata orang Yahudi kecil Arab.
Orang Yahudi kecil Arab hak duduk dalam Palestin saat ni campur dengan kuat munafikin, daripada kuat munafik daripada Gaza dan Dhifah Gharbiyah nak hatta masuk dalam Gaza, nak buat jadi huru-hara, nak berdeh sama sendiri, nak balah, nak gapo, lepas tu nak hatta tahanglah masuk. Nak hatta tahang Amerika atau tahang Angkrik ataupun Israel sendiri masuk untuk nak betul atau untuk nak sama. Maka di sini pecah rahsia ni juga kita pasti kena mendahului gapo ni sebelum mereka lakukan. Jadi hak ni hak dulu jadi tempat 7 Oktober berlaku saat ni dah. Berlaku saat ni dunia saat ni tu boleh khabar semula buku Palestin. Baru khabar. Bawa khabar saat ni barulah tahu kata Palestin tu Israel duk lagu ni. Bawa semua tu saat ni dunia tu bakal berlarak habis. Sampai ke hari ni duk berlarak. Pagi tadi Joe Biden nak masuk White House dia, nak masuk dalam rumah putih dia tu dia. Tu. Gak orang panggil Port House Asia tu dah. Tapi White House dia tu nak masuk dalam rumah putih dia saat ni tu. Nak masuk tak boleh, kena cari jalan. Nak buka tak boleh kerana orang Amerika duk belarak katuk jalan habis. Tahu kata Joe Biden nak masuk, katuk jalan habis. Duk tepek pai gapo? Berhenti perang Gaza. Berhenti bunuh budak di Gaza. Siapa setara tu? Kuat Europe. Tapi nari Arab buat gapo? Naimin tidur. Tak ada awak kara habuk takut. Kerana apabila tubik hantar jadi apa? Masuk gok. Kalau kena jadi orang muharib orang lawan KJS kena baca tekak. KJS tu nak baca tekak, bukan Israel nak baca tekak. Tu. Jadi hak ni nak ayat kata sekarang lah ni tu Gaza setelah mana sekarang lah ni hari ni siapa berapa? 154 hari ni. 154 hari dalam peperangan ni semuanya orang panggil kata mati banyak dah. Patut lah ni orang panggil guna siasatut tajwi' politik gapo guna gapo peralapa. Lo ni tu nak melaparkan Gaza. Israel kata kita orang Gaza tu lapar supaya kuat Hamas tu serah. Supaya gerak ke Hamas tu serah. Maka Hamas saat ni tanya ahli Gaza, nak serah ke tak ni? Ahli Gaza kata la, jangan serah. Jangan serah, kuat mu duduk situ, kuat mu jual, kuat kami pun nak mati syahid setengah demo juga. Demo mati dengan peluru bedil, kami mati dengan lapar pun syahid juga. Siapa sara tu ahli Gaza sekarang lah ni. Walaupun mati apa ni ikat toko batu perut lah ni dah. Ikat toko batu lah ni perut. Ikat toko batu stoko tak cukup stoko 2 toko kemah dah pula. Siapa ke mati tulai, siapa ke mati tinggal tulai, tak ada makan ni. Terutamanya ahli Gaza kita duduk di utara lah ni tak ada makan ni langsung. Makan ni ada ke tak? Makan ni ya tambung. Makan ni hok duk di setara dengan Mesir saat ni tu boleh mengenyangkan orang 2.400.000 orang. Boleh kenyang orang 2.400.000 orang. Tapi boleh masuk dak makan ni tu. Hak kuat bang dicik ke bajikan hak dak bawa pergi di sana. Tak ada boleh masuk. Tak ada boleh masuk. Masuk sutir 2 hotel bang di Israel. Masuk sutir 2 hotel bang di Israel. Hak ni nak ayat kata paling dahsyat sekali. Lepas tu buat keputusan lagu mana hak baru ni? Saudi, Emirat, Bahrain, campur Amerika, Jordan, Mesir. Tahu makan ni melalui udara. Tahu makan ni melalui udara saat ni kuat dia kata apa? Kerana nak lepas daripada janjian Wa'd Balfour, janji Balfour dulu, bahwasanya Mesir dan Jordan adalah pagar Israel. Kita kena ingat hal ini. Mesir dan Jordan adalah pagar Israel, pagar keamanan Israel dari perjanjian itu saat ini. Kalaulah Mesir tu pergi langkah buat satu perkara tak minta izin kepada Israel, maka Mesir itu salah. Siapa sahaja tu lah ni duk takut kepada Amerika dan Israel lah ni, tak ada takut tu hera. Duk takut kepada dua tu ya. Lah ni kuat Mesir sekarang lah ni. Pagi tadi tahu tak? Ketua orang panggil bintang 3 lah daripada Serdadu Mesir.
Tak boleh nak tengok saudara duk lek sana tu. Lek sana pagar tu. Duk lapar, halau roti, halau makan ni kat aku dah. Tak boleh nak naik. Mek dera Palestin naik duk di atas apa ni Pape Ele Hobsa tu dah. Naik duk di atas tu akik dera Palestin. KJMC pahare, tak boleh siapa akik dera Palestin. Maka ya akik dera Palestin, dia kata, Sisi tu Presiden Mesir. Bila lagi muni nak zalim orang Gaza? Bila lagi mu nak zalim gapo ni mu nak lepaskan makan negeri kepada Gaza? Sungguhnya mu orang zalim. Ya hatta mari kereta crane tu, dia ambil itu nya tibuk dia mau masuk air pula. Tu nak ayat kata orang tak boleh nak satu orang hak belarak tu baik daripada Mesir duk tu baik belarak tu kena igak masuk gok kena sepak dia mau teruk. Siapa belarak pun tak boleh. Tu. Jadi hak ni hak berita yang terakhir ni. Orang panggil kata paling teruk sekali ialah lapar. Sebulan lah ni setengah orang tu tak ada temu makan ni. Sebulan tak ada temu makan. Cuba kita koyak lagu mana ke. Ibu-ibu terkoyak anak halus duk tiok ni. Siapa ketinggal tulis. Tahu nak cari mana makan ni. Lepas tu lah ni dia mau tahu makan ni. Tahu dengan Kabar Tubay Cyprus, Belgium, Holland, Amerika dan Mesir. Duk guna. Lepas tu hak mula-mulanya Kabar Tubay Jordan naik tahu sendiri dengan Raja yang Abdullah. Tu naik kita tahu semakan ni saat ni ahli Gaza kata Allah paling hina sungguh dia kata setara dok ni tak boleh nak hatta dengan tahu dengan Kabar Tubay. Tahu Kabar Tubay jatuh di laut dah pula. Nak ambil dah laut tu tak sapa dah pula. Nak berenang nak pergi pun tak ada nyawa, tak ada perut lapar. Penuh habis makan ni. Tu. Kemudiannya hari ni buat pula tahu makan ni. Hari ni tahu makan ni, Amerika tahu makan ni dengan toko besar saat ni. Jatuh tak rumah orang mati 2 orang. Mati orang Palestin 2 orang duduk lapar. Jatuh tak rumah toko besar saat ni jatuh. Tapi ada orang Gaza saat ni tak se makan. Makan ni hak tulis USA saat ni ya ambil saya boleh tu siapa. Wi ke kucing dengan hening. Kuat dia tu ada hak asal dakwah Islamiah dia tu tak boleh nak terima. Makan ni hak Israel. Padahal kuat dia tu duduk dalam mutar. Duduk dalam orang mudarat dah kena lagu mana pun kena makan. Tapi tak se makan. Siapa setara tu sekarang ni duduk dalam keadaan itu. Maka orang yang paling teruk sekarang ni laparnya ialah duduk di kawasan utara Gaza. Lapar benar hak tu kerana makan ni tak sapa langsung. Kereta duduk di selatan tu nak sapa di sana tu dah. Dalam 120 kilo saat ni tu tak boleh nak tak sapa kerana sapa tengah jalan dibom oleh Israel. Tengok hak berlaku 2 hari kemarin. Israel kata mau masuk ku izin. Kuat kereta masuk sampai tengah, sampai di utara, kuat utara saninya tubik. Ramai-ramai. Gilikong kereta nak ambil makan ni. Mari tang Israel berdiri mati 110 orang, sakit kat dengan 1000 orang. Dia mari berdiri, guna berdiri, bukan berdiri, dia tang mari likong betul, berdiri gerung Allahu Akbar. Ayat yang paling hina sekali. Keadaan umat Islam sekarang ni tak ada siapa pada. Lepas tu nak Arab ambil pada tak? Tak ada pada lah ni hanya tahu makan ni gitu ya. Hak paling dahsyatnya kemarin musyawarah, orang panggil kata musyawarah Persatuan Sepah Negara Arab. Musyawarah ambil keputusan dalam sepah tu saat ni bahawasanya tausiah terakhir. Dia kata kan apa ni pasti negara Arab semua ni tidak boleh buat perjanjian persahabatan dengan Israel. Semua negara Arab terima tapi 2 negeri tak terima. Ayat tak paling sedih ni dah. Ayat tak terima tausiah ni kata kita tak boleh buat persaingan dengan Israel saat ni hak tak terimanya siapa? Negeri Saudi Arabia dengan negeri Emirat. Saudi Arabia tak terima. Tu kata hak ni kena kembali kepada presiden kita, kepada raja kita. Kalau tidak kami tak boleh nak terima. Jadi yakit 2 tangan kata kami tak terima hak ni dan mintalah ubah
cara wasiat hak ni haraplah kelik musyawarah dengan raja dulu dan presiden negara dulu, barulah kita boleh lesen kata terima apa ni, pasti kita tu tak boleh pasti kita tinggalkan persaingan kita dengan Israel. Lesen hak Israel saat ni tu hak dah buat sign dah tu minta putus. Hak minta hak lesen dah tu minta putus. Maka Emirat dengan Saudi tidak terima hal ni. Hak ni hak paling dahsyat sekali, hak berita hak terakhir ni dah. Tu. Lepas tu akhirnya hak ni zahir lah kata perene ataupun tujuan yang mana Yahudi dan Amerika dan Europe serai Gaza nak sini. Hari ni Joe Biden tubik kecek dalam sepah dia. Tubik kecek dalam sepah dia kata apa? Kami dah ijazah, dah izin bina pelabuhan di Gaza sebagai nak sebagai jalan untuk nak hantar makanan masuk kepada Gaza. Ni tujuan hak dia lah ni. Lepas tu siapa buat? Siapa buat pelabuhan ni? Salah siapa pergi jaga? Amerika dan tahannya. Wak mana? Wak le utara Gaza. Utara Gaza lah ni rumah hancur lebuh habis, orang rakyat Palestin pun tak ada situ. Maka ya gi hak tu lah hak yang nak lah ni utara Gaza tu hak nak ni, hak kata ada minyak, ada gas tu. Maka lah ni sabarlah peranai mereka. Jadi nak gi buat Amerika buat tu buat pelabuhan. Pelabuhan ni disokong oleh siapa? Oleh Emirat dan Jordan. Tu. Lah ni jadi setiap kali lah ni Emirat lah ada jadi pala lama satunya nanti duk sokong Israel, sokong Amerika, sokong gapo. Siapa ke dia? Jadi boleh jadi esok mulai. Esok mula buat pelabuhan di gapo ni utara Gaza, luah yo 9 kilo. Luah 9 kilo dan nak gali turun 17 mil. Sebagai kapal laut besar tu boleh sampai berhenti di sana dan boleh hantar makanan masuk ke Gaza. Ini satu perkara paling pelik ni. Hak ni panggil kata tujuan hak mereka duk susung semenjak 70 tahun tu dah nampak zahir. Apabila boleh buat pelabuhan di sini, tahan Amerika duduk di sini, maka habislah Gaza. Gaza utara Gaza tu dah habis lah. Masuk orang panggil kata tahan Amerika masuk. Ingat tengok tak berita hak Bushnell hak bakar diri dia tu. Bushnell hak bakar diri dia saat ni tu dia nak marah ke apa? Dia nak marah tu dah kerana dia tahu kerana dia tahan gapo ni laut hak tahan laut hak Amerika. Dia tahu kata kok saing dia duk bunuh orang ahli Gaza di sana, duk perang sekali dengan kuat Israel di sana. Maka dia nak marah hak tu lah dia pergi bakar diri dia nya. Dia kata kami tak terima apa hak saing dia duk buat, duk bunuh ahli Gaza dan budak-budak dan perempuan di sana. Tu. Maka dia bakar diri dia mati. Dan orang panggil kata apa ni pelabuhan hot ni kita kena gambarlah kata apa ni Joe Biden dan Amerika dan Europe semua tu dan dengan modal 35 juta dolar. 35 juta dolar saat itu siap-siap dah nak buat pelabuhan. Setengah pendapat kata yang nak buat pelabuhan pelapung. Pelabuhan yang pelapung. Jadi tak bukan kata pocok tiada lah yang nak buat pelapung gitu ya. Lepas tu nak buat jalan untuk lori masuk untuk hakuk apa ni makanan dan pertolongan untuk ahli Gaza. Dan Amerika minta kepada Saudi dan Emirat sebagai orang i'mar, orang panggil kembali bina semula di dalam Gaza saat ni. Dalam hal keadaan itulah sekarang learning tu sebelum nak masuk Ramadan ni gapo ni Israel paling tak sangat-sangat takut kepada kuat Gaza saat ni dan orang panggil kata ketakutan mereka saat ni yang munasabah kerana kalau nak kira kata puasa tu kuat Gaza ada puasa dah learning muka tak ada boleh makan dan tak ada boleh makan banyak hari dah. Budak-budak mati, orang tua pun mati adalah keadaan yang paling dahsyat sekali. Pentingnya gapo ni surat khabar Israel sebagai terakhir saya nak ayat ni tahan Israel dia buat tubik dia kata orang dia tu mati 1,700 orang ya.
Dia kata orang dia mati tahan dia dan orang jaga keamanan gapo dia tu mati banyak tu je. Lepas tu orang sakit dah 70 gapo ni 70,000 orang sakit tahan Israel. Dah dia buat tubik lagu tu. Maka mengikut berita dan gapo ni apa yang diceritakan oleh musakik mereka ni, didapati setelah ahli pemberita dok himpun maklumat saat ni, didapati orang tahan Israel dan kuat tahan beli tu mati 12,000 orang lebih. Dia 12,000 orang lebih buat dia mati. Hak paling dahsyatnya hak tak mati tu, hak putus tangan, hak putus kaki tu 35,000 orang. Hak putus kaki, hak putus tangan. Lepas tu hak jadi peraksak. Orang panggil kita kena masuk musakik ilaj nafsi. Apa ni musakik apa ni jiwa. Dalam musakik jiwa tu mengikut hak dia buat tubik sendiri tu dia kata 25,000 orang. 25,000 orang masuk dalam ni hak khabar Yadi'ud Ahronuk hak Israel sendiri buat tubik. Tapi nak kata buat dia saat ni sakit seperti orang ahli Gaza sakit juga. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kuat mu sakit, kuat dia pun sakit juga, tapi dalam berita tu tak tubik. Kuat dia tu paling sakit sekali. Sebab tu Netanyahu saat ni dia tak sewa berhenti perang kerana dia takut. Kalau berhenti perang dia jatuh kerajaan dia. Tu pentingnya sekarang saja bagi saya kerana masa pun dah cukup bagi saya. Kalau nak ayat tu cerita tu panjang lagi lah. Tapi tu saya ayat berita yang terakhir apa ni 2 hari dan 3 hari ni. Sekarang tu saja. Maka terima kasih kepada semua dan kita jangan lupalah Ramadan ini kita minta berdoa kepada Allah SWT dan kita kira kata kunut tu di awal lailah apa ni malam pertama daripada Ramadan ni kita kunut selalu dah tak sedek kira kata malam 15 nung lah. Kita kunut sebagai kunut nazilah kepada saudara kita di Palestin. Maka terus selalu dah. Siapa tak ingat kunut tu, tulislah kunut. Tulis kunut di depan tu. Boleh baca kunut lagu mana pun. Kerana kunut ni hak paling takut sekali bagi mereka. Kita kena ingat Khabbab apabila dia baca doa Allahumma khsihim adada waqtulhum badada wala tughadiru minhum ahada. Abu Sufyan saat ni letak pipi dia di bombing. Dia tu letak pipi kuat kita, kuat kamu tak pipi di bombing belaka. Kerana apa? Ittiqa'an min ad-du'a. Nak beringat daripada doa Khabbab saat ni. Maka Allah SWT terima doa Khabbab saat ni. Semua mereka tu Allahumma khsihim adada, sore-sore mati habis. Tuhan pilih sore-sore. Waqtulhum badada, mati mereka wifabih jangan tinggal. Wala tughadir minhum ahda, jangan tinggal sore habuk pun. Tentang balah di atas mereka ya Allah. InsyaAllah kita tulis doa-doa hak lagu ni supaya kita boleh buat menjadi kunut di bulan Ramadan ni. Kalau tak pandai pandak tak apa. Sekadar itu saja. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.